Alhamdulillahi hamdal hamidin, mahamdal syakirin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wa'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Maha suci Tuhan. Di dalam tangan kekuasaannya pemerintahan. Dia berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Dia menjadikan hidup dan mati kepada kamu untuk menguji amalan kamu di dunia ini. Adakah ikut perintah dia ataupun tidak? Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Yang berhormat Datuk Mentera Kanan Datuk Haji Ahmad Yaakob, Timbalan Mursyam Parti Islam 19 Siapas merangkap Huzaipan Negeri Kelantan. Yang berhormat Datuk Seri Zakirin Hassan Saudara Agung Pars. Yang berhormat Datuk Kamudin Imam Anor, Pengurusi Bersatu Negeri Kelantan merangkap Exco Kerajaan Negeri. Yang berhormat Datuk Fazli bin Haji Hassan, Timbalan Menteri Besar merangkap Timbalan Suruhjaya. Yang dihormati dan diraihkan Dr. Ashraf Iwad daripada Hamas, Harakah Muqawamah Islamiyah Palestin. Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan semua pimpinan kerajaan negeri, pimpinan masyarakat, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para ulama, semua yang hadir muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Ayat yang saya baca tadi, Allah menegaskan dijadikan manusia hidup di atas muka bumi ini dengan ujian melalui semua amalan mereka. Adakah amalan itu mengikut petunjuk Allah atau melawan petunjuk Allah? Amalan itu dalam semua perkara. Bukan sahaja perkara ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji, termasuklah berniaga, bercocok tanam, ekonomi, politik. Semua perkara perbuatan manusia akan dihisab. Allah Ta'ala tugaskan malaikat untuk mencatat amalan-amalan mereka dalam semua perkara ini. Yang kita ingat malaikat ni dia tunggu kat tikar sembahyang, tunggu kat masjid. Masa mengundi malaikat tak tahu. Ikut sukamu lah nak undi siapa dia. Nak pilih siapa dia yang berkata, ikut sukamu lah. Bukan begitu. Semua dicatat oleh malaikat. Akan disoal pada hari kiamat. Dan Allah jadikan politik ini tugas Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Bersama dengan dakwah mengajak manusia kepada Islam. Dan mahukan Islam itu berkuasa memerintah. Iaitulah politik.
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalaqahu nabiyyun wala nabiyya ba'di walakin khulafa wa hum katsirun. Allah Ta'ala jadikan Bani Israel, umat zaman dulu yang terkenal, pemimpin-pemimpin politik mereka ialah para anbiya alaihimus salatu wassalam. Bila mati seorang anbiya diganti dengan nabi yang lain untuk melaksanakan tugasnya. Selepas aku, Muhammad SAW, tak ada nabi lagi. Tapi ada pemimpin-pemimpin yang menyambung perjuangan untuk memerintah manusia. Mereka ramai sehingga hari kiamat. Ini disebut dalam hadis. Dan Nabi kita Muhammad SAW berjuang dengan dakwah mengajak manusia masuk Islam dengan tidak ada paksaan. Kemudian jadikan Islam itu memerintah negara. Ajak semua manusia dalam pemerintahan negara. Manusia yang Islam termasuk bukan Islam. Semua pemerintahan Islam. Kita saksikan dalam dunia hari ini bagaimana orang-orang bukan Islam boleh menerima ideologi Karl Marx, komunis, sosialis dan cabang-cabangnya. Boleh menerima ideologi Adam Smith, liberal kapitalisme dan cabang-cabangnya. Karl Marx dengan Adam Smith ini Yahudi, bukan Cina, bukan India. Bukan asal Cina, asal India. Bukan Islam. Bukan bangsa orang sini. Mengapa orang sini sanggup berjuang komunis dalam lautan? Sanggup mati. Berjuang politik nak tegakkan sosialis. Nak tegakkan liberal kapitalisme. Berjuang sungguh-sungguh. Mengapa mereka tak boleh terima Islam memerintah? Islam ni satu ajaran yang sempurna, yang cukup, yang lengkap, yang adil untuk seluruh manusia. Berkait dengan Allah Ta'ala, dihisab oleh Allah Ta'ala. Ajaran lain tak berkait dengan Allah Ta'ala, terpulang pada manusia. Ini beza. Dan sebab itu pemerintahan Islam terpelihara. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam nabi-nabi lain. Dalam dakwah dia mengajak manusia masuk Islam dan mengajak manusia jadikan Islam itu memerintah. Sehingga Nabi berhijrah ke Madinah untuk tegakkan kerajaan Islam. Nabi-nabi zaman dahulu, Nabi Nuh mengajak rakyat masuk Islam, mengajak al-malak, pemimpin-pemimpin ikut Islam. Nabi Ibrahim mengajak rakyat masuk Islam, mengajak Namrud, raja kuasa besar dunia, Babylon, ikut Islam. Nabi Musa alaihi salam mengajak Bani Israel dan orang Qibti masuk Islam, mengajak Fir'aun ikut Islam. Dakwah mengajak semua manusia, termasuk mereka yang memerintah negara, ikut Islam. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahulukan perjuangan politik. Kerana politik ini pelindung. Imam Ghazali sebut dalam kitab Al-Ikhtisar fil I'tiqad. Tak silap saya dalam Ihya pun ada. Orang kita ni kuat sangat Imam Ghazali. Siapa nak pindah perlembagaan dengan ikut Imam Ghazali, tak boleh ikut imam lain. Saja imam. Sebab begitu sekali. Takluk ke Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Ad-din usun. Was-sultanu harisun. Famala ursalahu famahdun. Wamala harisalahu fadha'in. Agama itu asas. Kuasa pemerintahan politik adalah pengawas.
yang menjaga agama, yang mengurus agama. Kalau tak ada asas, runtuh. Tak ada agama, runtuh hidup manusia jadi binatang. Punah kerana habis. Kalau tak ada pengawas, kuasa politik, ajaran agama hilang. Hilang ajaran agama. Mana kuasa politik mesti ada. Ini ucapan Imam Ghazali. Sayyidina Uthman berkata, Inna Allah yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil-Quran. Allah Ta'ala beri peluang kepada pemerintah untuk menjaga urusan manusia apa yang tak ada dalam Quran. Menunjukkan besarnya pemerintah, besarnya politik ini. Kata ikut Imam Ghazali, tapi tak mengundi. Kata ikut Imam Ghazali kuat sangat, tak sokong PAS. Tak sokong perjuangan Islam. Kuat sangat Imam Ghazali. Kuat apa begitu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila Nabi nak buat umrah dengan sahabat-sahabat dia setelah berhijrah ke Madinah, selalu rindu kepada Mekah. Tersekat oleh orang musyrikin. Tak benar masuk Mekah. Nabi hantar Sayyidina Uthman berunding di Mekah untuk benar masuk Mekah. Kerana mengikut adat orang-orang Arab jahiliyah, Mekah adalah aman. Tak boleh halang siapa pergi. Sayyidina Uthman tak balik. Dimimangnya Sayyidina Uthman dibunuh. Sesebuah berita Sayyidina Uthman dibunuh. Lalu Nabi berbai'ah dengan sahabat-sahabat dia untuk menyerang Mekah. Kerana bela Sayyidina Uthman yang kalau dibunuh sungguh tidak akan undur sama ada menang atau mati syahid. Bila dengar, orang musyrikin takut, hantar wakil. Wakil pemimpin dia berunding dengan Nabi di Hudaybiyah. Berlaku perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu disebut beberapa perkara. Nabi suruh Sayyidina Ali tulis perjanjian Bismillahirrahmanirrahim. Mereka kata kami tak pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim. Tak mau terima Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Bismikallahumma. Nabi kata tulis Ali Bismikallahumma. Dengan nama Allah wahai Tuhan kami. Tak apalah tulis. Dia tak mau Bismillahirrahmanirrahim. Perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Ammar, musyrikin, orang kafir Mekah. Tulis perjanjian antara Muhammad bin Abdul Rasulullah dengan Suhail bin Ammar. Suhail bin Ammar kata, kami tak percaya dengan Rasulullah. Tak boleh sebut Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Sebut bin ayahmu. Lalu Sayyidina Ali, Nabi suruh wabah, buang Rasulullah tu. Sayyidina Ali tak mau buang. Sayyidina Ali tak mau buang. Kata Rasulullah. Nabi tanya dekat mana tulisan tu? Sayyidina Ali tunjuk. Nabi buang dengan tangan dia. Tak apalah. Muhammad bin Abdullah. Dalam perjanjian itu antaranya orang Islam tak benarkan buat umrah tahun ni. Kena buat umrah tahun depan. Kena tangguh umrah. Padahal Nabi dah pakai ihram. Sahabat-sahabat dia dah pakai ihram. Nak masuk Mekah. Allah Ta'ala turunkan ayat. Fa in uhsirtum famastaysara min al-hadi. Jika sekiranya kamu dihalang masuk Mekah, tak boleh buang pakaian ihram yang begitu saja. Mesti menyembelih dam. Kena cari unta, cari kibas, cari kambing, sembelih unta untuk 7 orang. Lepas sembelih, lepas tu gunting rambut ataupun cukur kepala, baru boleh buang pakaian ihram. Nabi terima, tak apalah. Umrah tangguh tahun depan. Tak apa. Umrah tangguh tahun depan. Sahabat-sahabat berat nak ikut. Akhirnya pujuk-pujuk Nabi buat dulu. Mereka pun ikut ramai-ramai. Buat bayar dam. Sembelih. Masalahnya, mengapa Nabi tangguh umrah? Tangguh umrah tahun depan. Terima syarat itu. Sebabnya, kerana perjanjian Hudaybiyah ni adalah kemenangan politik. Bila dia setuju perjanjian Hudaybiyah, bermakna dia iktiraf Madinah adalah sebuah negara yang sah. Mengikut masyarakatnya. Dia terima perjanjian.
Kalau dia tak ikrah, dia tak boleh buat perjanjian. Bila buat perjanjian itu, dia terima. Maknanya satu kemenangan politik. Nabi mendahulukan kemenangan politik. Tangguh umrah. Dan Nabi tak mengerjakan haji melainkan selepas Mekah dibuka. Selepas Mekah dibuka, barulah Nabi tunaikan haji. Bila haji diwajibkan, Nabi tak pergi lagi, suruh Abu Bakar pergi. Kerana orang-orang jahiliah masih buat haji. Dalam keadaan tawaf bertelanjang bulat. Tak pakai ihram, telanjang terus. Begitu orang jahiliah, perangai dia. Puja patung, puja berhala. Sehingga Mekah dibuka. Tak dibenarkan lagi bertelanjang. Tak dibenarkan puja-puja berhala. Barulah Nabi pergi ke Mekah. Nabi tangguh pergi ke Mekah. Sehingga Fathu Mekah. Mekah dikuasai oleh Islam. Menunjukkan betapa besarnya kuasa politik ini. Kita dah kena pergi Mekah dulu dah. Tak sanggup dia. Kena pergi Mekah dah umrah. Tidakkah haji dan umrah itu wajib? Dia wajib. Mengundi, tegakkan kerajaan Islam, wajib juga. Dua-duanya wajib. Ulama mengatakan wajib itu ada wajib muwassa' dan wajib mudayyak. Ini dalam kitab fiqh. Ada fardu ain, fardu kifayah. Ada lagi pembahagian dia fardu muwassa', fardu mudayyak. Wajib mudayyak, wajib yang waktu dia segera. Wajib muwassa' boleh tangguh. Contohnya seorang perempuan yang kematian suami dalam iddah. Dia nak pergi haji. Nak ikut iddah dulu ke? Nak pergi haji dulu? Ikut iddah dulu. Kerana iddah ni wajib mudayyak. Mesti tunai pada masa itu. Haji ni wajib muwassa' yang boleh ditangguhkan. Itu kaedah dia. Kaedah hukum fiqh. Jadi, mengundi wajib mudayyak. Kena ambil kuasa pemerintah Islam. Islam mesti berkuasa. Adapun haji wajib muwassa', boleh tangguh bila-bila masa. Selesaikan ambil kuasa dulu. Itu dia ajar oleh Islam. Masalahnya kerana apa? Kerana tidak tafaqquh fid din. Dia tafaqquh fid din supaya mereka itu faham dalam urusan agama. Kita ngaji agama, belajar agama, baca kitab ni sampai lembu kitab, tapi tak faham. Ini masalah yang dihadapi oleh orang Islam. Sehingga kuasa politik dijatuhkan. Nabi sebut, Nabi beri amaran dalam satu hadis. La yanqadanna ural Islam urwatan. Fa kullama intaqadat urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha. Fa awwaluhunna naqda al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Tali yang menyimpul ajaran Islam akan dirombak. Tiap-tiap ajaran Islam diikat dengan tali, kukuh, disimpul. Tiap-tiap satu ajaran Islam akan dirombak oleh orang Islam. Yang pertama orang Islam rombak ialah al-hukmu, pemerintahan. Yang pertama dirombaknya pemerintahan ni. Politik tak ada dalam Islam, dirombak. Yang akhir sekali semayang. Semayang paling akhir sekali. Semayang masih hadir sekali. Bila dirombak ajarannya orang Islam jadi berselerok habis. Berselerok. Rombak politik, berselerok orang Islam. Satu-satu dirombak. Kita mengulangi kejatuhan Uthmaniyah 100 tahun. Khilafah Uthmaniyah tumbang 100 tahun yang lalu, 1924. Ini 2024, 100 tahun kena. Jatuhnya kerajaan Islam kerana orang Islam meninggalkan urusan politik. Meninggalkan pemerintahan negara. Dipengaruhi oleh ajaran Kristian. Da' lillah wa ma li khaisar li khaisar. Ini ajaran Bible, ajaran Kristian. Serah perkara Tuhan pada Tuhan. Perkara raja pemerintahan. Agama suku, politik suku. Tak ada kena-mena. Ini dalam kitab Injil yang diselewengkan. Sedangkan semua Nabi-Nabi adalah berpolitik. Berpolitik. Dan sahabat-sahabat Nabi berpolitik. Bila Nabi wafat. Nabi meninggal dunia. Sudah semayang jenazah Nabi. Semayang masing-masing, tak tahu siapa jadi imam.
Lepas tu sahabat beramai-ramai pergi di Saqifah Bani Sa'idah. Yang ada di kubur beberapa orang saja yang ada di kubur. Keluarga terdekat, Sayyidina Ali dan keluarga dekat pergi kubur kan, nak tanang Nabi. Yang lain-lain habis pergi mesyuarat di Saqifah Bani Sa'idah. Tujuan apa? Mesyuarat nak pilih siapa yang ganti Nabi jadi ketua negara. Memerintah. Lalu ada 3 calon. Orang Madinah mencalonkan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Keluarga Nabi mencalonkan Ali bin Abi Thalib. Muhajirin mencalonkan Quraisy. Quraisy adalah kabilah yang paling besar sekali. Orang Islam yang paling berpengaruh. Orang bila mereka dengar hadis Nabi bersabda, "Al-a'immatu min Quraisy", pemimpin daripada Quraisy. Quraisy adalah bangsa yang kabilah yang paling ramai jumlahnya, menguasai orang Islam. Maka pilih Quraisy jadi pemimpin. Orang Islam daripada Quraisy. Begitulah kita ambil pendekatan di tanah Melayu ni, orang Islam, orang Melayu kena jadi ketua negara. Kerana mereka adalah dominasi penduduk di sini. Itu hukum fiqh siasat yang kita kena tahu. Bukan kita penatih kaum tidak. Kerana yang memegang kuasa politik mestilah orang yang paling berpengaruh. Majoriti dapat sokongan kuat suatu kaum dan bangsa dia. Tuan jadikan begitu. Nanti kesuruhannya. Yang jadi masalah kita hari ini, orang Melayu sangat lemah kepahaman politiknya. Sangat lemah kepahaman politiknya. Kerana dia ajar dia orang putih. Bila orang Islam lemah, jatuhnya Uthmaniyah, lalu penjajah menakluk negeri Islam. 1511, Portugis menakluk Melaka, datang Belanda, datang British. Lepas tu takluk negeri Arab. Pada masa Melaka jatuh, Vatican City mengadakan perayaan kerana suka jatuhnya Melaka. 1511 jatuh kerajaan Melaka. Jatuh kerajaan Islam. Negeri lain tak jatuh lagi. Lepas tu barulah satu-satu dia Afrika, satu-satu akhirnya Turki pun jatuh. Hilang kerajaan Islam. Lalu mereka bahagi-bahagikan negeri Islam kalangan kuasa-kuasa penjajah. Setelah dia takluk negeri Islam, orang Islam ni lemah kerana berpecah, dia takluk, dia bagi sama-sama dia. Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Brunei di bawah British. Indonesia di bawah Belanda. Campak di Vietnam, Kemboja di bawah Perancis. Selatan Tian bawah Buddha. Dia bagi sama-sama dia. Negeri Teluk British. Utara Afrika Perancis. Lebanon Syria Perancis. Dia bagi sama-sama kuasa penjajah. Libya Itali. Asia Tengah Soviet Union dengan China Komunis menguasai dunia Islam. Lepas tu dia sebarkan ajaran Islam tak boleh mengatur. Masuk dalam kepala orang Islam. Orang putih paling menipu sekali. Bila mengatur negeri kita, bak kuasa agama beri pada orang Islam. Beri pada raja dan dibuat jabat agama. Kuasa raja tu ialah menentukan waktu sembahyang. Raja sah nikah kahwin. Kalau orang cerai raja sah. Tengok anak bulan puasa. Sedia kapal pergi Mekah. Hak politik, pemerintahan, tadbir tanah, tadbir urusan-urusan ni, habisnya pegang di British. Kuasa politik hilang. Oleh kerana orang Melayu celak-celak mata tengok ni. Oh, tak ada politik dalam Islam ni. Supa je siapa dia mereka. Ini berlaku. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kena sambung perjuangan. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Hendaklah ada daripada orang Islam satu kumpulan yang berjuang, yang berdakwah kepada al-khair, kepada seluruh ajaran Islam. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Kuasa menyuruh yang baik dan kuasa mencegah kemungkaran. Ini mesti ada kumpulan ini. Wajib. Ummah dalam ayat ini dia makna jamaah, kumpulan ataupun parti. Maka Tok Guru kita dan
pemikir-pemikir Islam, orang mengaji orang putih ada juga yang faham Islam. Tu pakak tubuh tahun 51 ditubuhkan PAS. Belum 51 ni dah ada dah ditubuhkan Persatuan Ulama Nusantara di Pulau Penyengat. Kemudian ditubuhkan Syarikat Islam tahun 90, diharamkan oleh British. Dibunuh yang Tok Janggu, ditangkapnya di Nama Limbung, Tok Nama Limbung ditangkap, dibuang Mekah. Dia tangkap Nama Limbung, buang Mekah. Orang Melayu kata, oh baik orang putih hantar Mekah ke kita. Hanya tipu gitu aja. Supaya jangan politik. Dia benarkan Tok Guru mengajar bab semayang, puasa, berzikir saja. Yang mengajar politik tak dibenarkan. Ini. Jadi fahaman agama suku, politik suku ni masuk dalam pada orang Melayu, dalam pada orang Arab. Bukan Melayu, Arab. Orang mereka sama je masuk dalam pada dia. Tak apalah siapa mereka, Yahudi mereka, siapa dia mereka. Tak apa, masuk. Maka Allah Ta'ala lahirkan kumpulan Islam. Allah Ta'ala lahir kumpulan Islam yang menyambung perjuangan. Tuhan sebut dalam Quran, mesti ada kumpulan Islam. Ini sebut dalam hadis, akan ada kalangan umat aku yang berjuang untuk menegakkan Islam. Akan ada. Sebab hari kiamat. Ada kumpulan ni. Ada orang tu kata, tak ada dah pakai lok itu tu Imam Mahdi mari. Imam Mahdi tu hadir. Imam Mahdi kita ni siapa dia? Kita ni tanggungjawab kita dengan Tuhan. Kewajipan kita tiap-tiap zaman, tiap-tiap negeri kena ada pemimpin berjuang. Yang jadi masalahnya untuk menegakkan kerajaan Islam ni siapa? Dia tentang habis-habisan oleh musuh-musuh Islam. Kenapa mereka takut sangat? Bila Islam mereka, Islam ni adil. Bila Islam mereka akan berlaku keamanan. Bila Islam mereka, semua rakyat selesa. Termasuk orang bukan Islam pun selesa. Lebih hadir daripada kerajaan yang bukan Islam lagi. Menyebabkan mereka sokong kerajaan Islam. Oleh kerana itu, adanya kerajaan Islam ni bahaya. Mesti dihalang. Dalam tahun 2016, pilihan raya di Palestin. Hamas menang pilihan raya di Palestin. Parti Hamas. Harakah Muqawamah Islamiah menang pilihan raya. Daripada 120 kerusi, Hamas dapat 60 kerusi lebih. Simple majority boleh tumbuh kerajaan Hamas ni. Boleh tumbuh kerajaan. Bila dia hantar nama Ismail Haniyah jadi Perdana Menteri nak tumbuh kerajaan, Israel tolak, negara-negara Arab pun tolak juga. Tak benar. Tak benar tumbuh kerajaan Islam ni jahatnya. Bukan Yahudinya, Arab jahat dia. Arab sekular ni. Kerajaan-kerajaan Arab mengecewakan. Tak benar. Dia benarkan PLO yang dapat 40 kursi. Di Algeria dibatalkan pilihan raya. Di Mesir digulingkan. Di Indonesia Masyumi menang. Tahun 55 diharamkan Masyumi. Di Malaysia ni, kita parti PAH ni parti paling besar. Yang parti-parti lain besar dari AP lagi. Dia tak benar kita buat kerajaan. Kenapa? PAH ni parti Islam. Jangan berasa pelik. Mengapa dia tahan royalty, dia tahan bantuan-bantuan, tahan royalty. Bila kita menang di Terengganu, ada royalty minyak di Terengganu, Kelantan tak ada lagi. Padahal dia beri dah, tahun 75 beri royalty 5%. Kerana dia perjanjian. Tun Saleh Habah yang tulis perjanjian petroleum. Bila berlaku krisis antara Sabah, Sarawak dengan kerajaan pusat, bincang dengan Tun Razak, bincang dengan Tun Ismail Ali, Gubernur Bank Negara, Tun Razali tahu benda ni. Bincang, bersetuju buat satu perjanjian bahawa kalau ada hasil petroleum, petrol dan gas, sama ada di darat dan di laut, suruh pada syarikat Petronas. Hendaklah dibahagi 50% kepada negeri, 50% kepada pusat. Yang baki itu Petronas. Dengan syarikat-syarikat yang bersama dengan dia. Perjanjian. Diberi pada Terengganu 50%. Ratus-ratus juta. Bila kita menang tahun 99, Paripurna Agung UMNO buat keputusan, batal royalty.
Kita menang di Kelantan, tak bagi pada Kelantan. Walaupun ada gas dengan petrol. Tak bagi pada Kelantan. Sabah dia bagi. Masa Singapura dalam Malaysia dia tak buat macam ni. Pasal apa bila PAH mengetok? Kelantan Terengganu dia buat macam ni. Pasal apa? Kerana parti Islam. Islamofobia dia buat ni. Ini sebenarnya. Takut ke Islam. Ini berlaku. Ini cabaran yang kita hadapi. Dengan sebab itu kita memerlukan kekuatan untuk memerintah negara. Sampai kerajaan pusat. Kuasa kita pula habis. Bidang kuasa negeri adalah terhad. Tak banyak bak tanahnya, bak bandaran, bak tu. Bidang kuasa negeri. Nak haram arak, nak haram. Ini bidang kuasa negeri. Benar orang Islam, benar orang bukan Islam. Itu bidang kuasa negeri. Dia punya bandaran. Kita boleh buat sekali itu saja. Kita laksanakan undang-undang yang lebih besar. Sistem pemerintahan yang lebih luas. Kuasa kerajaan pusat. Kita memerlukan lebih banyak lagi. Alhamdulillah, berlaku satu perubahan. Bila pilihan raya yang ke-14 dulu, berlaku gelombang ataupun tsunami, ribu taufan, menyebabkan DAP menang besar. Parti-parti yang bergabung dengan DAP buat kerajaan. Berpisah dengan DAP dan PKR. Keluar dari Pakatan. Kenapa? Kerana lagi daripada landasan perjuangan Islam itu. DAP berdasarkan kepada sekularisme. Agama tak boleh campur dengan politik. Ini DAP. Dia menentang undang-undang syariat di Kelantan. Menentang kita haram arak di Kelantan. Haram judi di Kelantan. Padahal ini orang Islam. Tak kena mengena orang bukan Islam. Dia campur tangan. Itu DAP. Dia bawa agenda Malaysia. Tak ada rupa bangsa Melayu. Semua bangsa Malaysia berlaku. Dia buat yang begitu. Nak hapuskan. Islam Melayu Islam. Itu begitu. Kemudian, PKR pula jadi lalang. Ikut angin bertiup. Angin bertiup. PAN pula tengok buah mana lebat. Lopak kat buah lebat. Tu binatang apa tahu lah. Bila berlaku begitu, kita pisah daripada PS, pisah daripada Pakatan Rakyat. Kita ambil apa yang Nabi kita Muhammad SAW ajar. Nabi ajar bila buat negara Islam Madinah, Nabi satukan orang Arab. Nabi satukan orang Arab, Aus, Khazraj, kabilah Arab yang masuk Islam, Nabi satukan orang Arab dulu. Kemudian Nabi ajar orang bukan Islam yang tidak ekstrim. Orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Termasuklah orang Kristian Najran. Termasuklah Khuza'ah yang masih musyrik. Mereka yang benci kepada kezaliman, benci kepada peperangan antara kaum. Nak tengok Islam mereka macam mana, ada ke tidak. Lalu mereka bergabung dengan orang Islam. Nabi buat perjanjian Madinah, membenarkan orang bukan Islam, ikut sama dalam kerajaan. Ikut sama dalam kerajaan. Memerintah. Nabi buat masjid. Jadi pusat pentadbiran. Kemudian pasar Madinah. Pakat berniaga situ berlaku. Dan orang bukan Islam, mari berniaga. Dia negeri Islam. Mereka saksikan orang Islam ni berniaga. Tak tipu, molek. Amanah, benar. Banyak benda yang Nabi tunjuk. Menarik orang bukan Islam. Antaranya, masa Nabi nak berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi suruh Sayyidina Ali tinggal di Mekah. Hijrah ke dia, jangan hijrah lagi. Kenapa? Di rumah Nabi itu banyak barang simpanan. Barang simpanan orang Mekah. Orang bukan Islam. Dia percaya Nabi ini benar, Nabi ini amanah. Harta-harta dia berharga, dia simpan rumah Khadijah. Simpan rumah Nabi. Bila Nabi berhijrah, Nabi dah buat lari barang ni. Nak berhijrah kan, lepas tu buat lari ya. Tak, tidak. Nabi ni amanah. Nabi suruh Sayyidina Ali atau balik barang ni ke tuan-tuan dia. Jadi ulama ekonomi mengatakan, rumah Nabi adalah bank. Nabi dah hajar orang buat bank. Di rumah Khadijah.
disimpan. Barang-barang ni sama ada secara mudharabah, berniaga bagi keuntungan, bukannya riba. Ataupun secara amanah, qardul hasan dan sebagainya. Tolong simpan saja, tunaikan amanah. Dan mereka tertarik. Bila Mu'adz bin Jabal cedera di dalam peperangan Ahzab yang terkenal, Nabi suruh buat khemah dekat Masjid Madinah. Untuk apa? Untuk merawat Mu'adz bin Jabal. Di situ. Sa'ad bin Mu'adz, bukan Sa'ad bin Mu'adz yang cedera dalam perang Ahzab. Sa'ad bin Mu'adz yang cedera parah. Supaya orang nak melawat senang. Jururawat pun boleh tolong. Cari ahli perubatan, merawat dia. Ini adalah teori hospital dalam Islam. Dalam surah An-Nur, la yunahibu an tadkhulu buyatan ghayr buyutikum wa fiha mata'an lakum. Harus bagi kamu masuk dalam rumah yang bukan rumah kamu, di mana barang-barang kamu ada dalam rumah itu. Ini ayat surah An-Nur. At-Tabari mengatakan, ini adalah hotel. Rumah tumpangan. Bukan rumah kita tumpang. Tumpang barang di rumah. Bukan rumah kita simpan barang. Rumah tak ada orang duduk pun. Tapi rumah tumpangan. Mana orang Islam buat musafir khanah. Musafir khanah ni ialah untuk orang musafir menumpang. Orang musafir menumpang, beri makan percuma, duduk percuma, menyebabkan orang tumpu di situ. Bila tumpu di situ, orang jual di situ ramai. Orang jual di situ, orang bertanang di situ. Orang pelihara binatang di situ. Akhirnya jadi bandar. Jadi bandar. Berlaku perkembangan ekonomi. Zakatnya meningkat, kharak cukai bukan Islamnya meningkat. Jadi cara nak menambah harta negara bukan menaik cukai, tapi menggalakkan kegiatan ekonomi. Ini diajar oleh Islam. Beza lah ni, kerajaan tak ada duit naik cukai, duduk keruk belakang rakyat. Kita tidak. Kita galakkan kegiatan ekonomi. Ini diajar oleh Islam. Diajar oleh Islam. Jadi musafir khanah ni boleh ambil duit zakat Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ialah bahagian mereka yang musafir tak cukup belanja. Boleh ambil bahagian Ibnu Sabil ni buat musafir khanah. Timbulnya bandar-bandar Islam, Qahirah, bandar Baghdad, bandar Mosul, Basrah dan sebagainya dalam tamadun Islam. Orang Islam dulu buat hotel. Dulu pada orang kafir. Orang Islam dulu bekal air bersih. Air bersih. Zaman Khalifah Harun al-Rashid. Harun al-Rashid. Isteri Harun al-Rashid, Zubaidah. Zubaidah buat satu projek. Projek bekalan air bersih. Di lembah Hunain, tempat perang Hunain. Lembah di situ, kumpul musim banjir. Kumpul air di situ. Kemudian disalurkan air bersih ke Mekah untuk orang haji. Orang Islam dulu bekal air bersih kepada rakyat. Tamadun Islam dulu pada tamadun barat. Ini kemajuan orang Islam kita. Orang pergi haji zaman dulu, dia tengok di lori tulis Ainuz Zubaidah, Ainuz Zubaidah. Orang tua-tua tahulah. Ambil sempena Zubaidah Rafi Harun al-Rashid. Projek bekalan air bersih. Zaman Harun al-Rashid. Masa saya sekolah dulu, Harun al-Rashid ni siapa dia? Harun al-Rashid ni raja bodoh, dia tipu dia Abu Nawah. Oh, ni ajar begitu. Padahal ada tambahan dua Islam. Abu Nawah tu tak ada dalam cerita Arab pun. Orang putih reka. Tipu kat Harun al-Rashid. Habis jadi bodoh, dia tipu dia orang putih. Macam-macam dia buat cerita-cerita ni. Ini. Orang Islam mula tamadun. Orang Islam hadiah jam. Jam waktu kepada Charlemagne. Raja di Eropah. Hadiah jam. Bila dia tengok jam, tengok gerok dok mana dekat, ni takut sihir orang Islam. Sebab begitu, tamadun Islam ni awal. Orang putih ni yang jadi tamadun sekarang ni, bila dia takluk negeri Islam, dia jajah negeri Islam, dia ambil kitab-kitab yang dikarang oleh orang Islam. Dia belajar bahasa Arab,
Dia mengaji, dia terjemuh kitab ni dalam bahasa dia. Maka majulah ilmu perubatan, majulah ilmu sains dan teknologi, maju macam-macam ilmu diambil daripada Islam. Sampai sekarang ni masih ada buku-buku tulisan tangan ni di England, di Belanda, di Jerman, masih ada. Ditulis oleh ulama-ulama kita dalam segala lapangan, orang Islam. Macam-macam ilmu, sains, teknologi, orang Islam yang mula. Ini kehebatan tamadun Islam. Tapi kalau orang Islam lupa daratan, orang bukan Islam ambil. Bila orang bukan Islam ambil, jadi punah. Kenapa? Tak ada iman, tak ada akidah, tak ada akhlak. Islam membenarkan dadah, membenarkan candu, membenarkan bahan memabukkan ini untuk perubatan. Ada batas halal dan haram. Orang kafir bila ambil dadah, candu ni mula-mula buat obat. Lepas tu guna untuk nak tenangkan fikiran. Akhirnya tiap-tiap kapuan ada doktor sendiri. Punah ranu habis. Sama dengan barat. Dia takut bila Islam dilaksanakan. Contohnya di Palestin. Bila Hamas melakukan Tufanul Aqsa. Sikit je Tufanul Aqsa ni. Berpegang Tuhan kata, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah orang yang memerangi kamu, jangan melampaui batas. Maka Hamas berperang. Tak melampaui batas. Berperangnya sasaran tentera saja, dia tembok. Hamas, Hizbullah, Yaman, tembok sasaran tentera. Termasuk Iran, tembok sasaran tentera. Tawanan-tawanan dilayan dengan baik. Kerana Tuhan tak boleh melampau. Nabi pesan, tak boleh cincang mayat yang mati. Tawanan hendaklah dilayan dengan baik. Berbeza dengan Israel. Israel bunuh budak-budak, bunuh orang tua, bunuh orang sakit di hospital. Serang sekolah, serang habis. Serang orang awam. Nak bunuh Hamas tak boleh duduk dalam tanah. Dalam terabung. Dia bunuh rakyat. Dan masuk dalam media barat. Media barat tengok. Orang Amerika, orang Eropah tengok. Tengok. Beza ni, Hamas ni. Hamas ni tak melampau. Menyebabkan orang barat pun marah ke Yahudi sekarang ni. Berlaku demonstrasi. Orang Islam pun sokong. Orang Islam sokong Hamas. Yang malangnya kerajaan. Kerajaanlah sangat duka cita. Ada setengah tu kenyataannya berdegor-degor bukan main. Tapi senyap-senyap nega dengan Yahudi. Senyap-senyap buat normalisasi dengan Yahudi. Senyap-senyap. Orang tua-tua kata cakap degar-degar. Tahik dekat dia gegar. Cakap besar saja. Tapi soal laksana tanggungjawab. InsyaAllah kita kena berjuang lagi laksanakan Islam ni. Supaya orang boleh tengok Islam ni. Saya percaya kalau Islam dia laksanakan, termasuk orang bukan Islam setuju. Sokong. Tu dia takut sangat tu. Dia tak WPT ke Kelantan, WPT ke Terengganu, tekak royalty. Kenapa? Kalau kita meretok, tak bocor. Tak hilang. Tak macam dia ni bocor. Dekat celah gigi banyak lagi. Ini jadi masalah. Kalau kita meretok. Sebab tu dia tak berani takut. Tak apalah, kita kena usaha lagi supaya menang lebih besar. Cuma Kelantan ni saya nak peringat lah. Malangnya beratur orang luar balik mengundi. Orang Kelantan sendiri tak apa semangat mengundi. Kalau duduk surah tu, tak keluar mengundi. Orang Bandar duduk Kota Baru. Maya jemaah rajin, tapi tak pergi mengundi. Ni jenis apa Imam Ghazali ke apa ni? Imam Ghazali tak begitu. Saya dah sebut tadi, tak boleh ulang lah. Itulah peringatan saya supaya kita balik kepada Islam. Bersama dengan Islam, supaya kita menghadap Allah Ta'ala, senang kita nak jawab. Seluruh kehidupan kita, inna salati wa nusuki wa hamdulillah rabbil alamin. Sembahyang aku, hidup aku, mati aku, semua kerana Allah. Bukan sembahyang saja, termasuk hidup dan mati kerana Allah. Barulah kita lepas, dunia pun lepas, di akhirat pun lepas. Jadi cukuplah sekadar itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua, beri hidayah kepada orang kita balik kepada Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.